Assalamualaikum Rakim, adik dia. Okay, just nak tanya lah, kenapa ya masih untuk TV kali ni adanya pembabitan artis yang masih aktif, masih relevan dalam industri? Adakah sebab untuk crowd pula? Okay, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan media yang sudi hadir pada hari ini. Terima kasih atas sokongan anda selama 9 tahun Gegar Vaganza ke udara. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kesemua penaja-penaja kita yang turut serta 8 tahun. Terima kasih kerana terus menyokong jenama Gegar Vaganza. Terima kasih kepada Farm Fresh, kepada Kuku, kepada Adavi dan juga kepada PG. Okey, untuk menjawab persoalan tentang adanya peserta yang baru. Jadi untuk Gegar Vaganza yang telah masuk ke musim ke-9 ya, jadi dah 9 tahun kita ke udara, terlalu banyak penambahbaikan yang perlu kita lakukan. Jadi kita tak boleh terlalu statik dengan format Gegar Vaganza. Harus ada penambahbaikan, harus ada injection yang baru supaya kita kekal relevan. Kita hendak memastikan yang jenama Gegar Vaganza akan kekal sebagai program hiburan nombor 1 di Malaysia. Jadi apabila kita membuat post-mortem pada tahun lepas, kita perkenalkan Allahyarham Adibah Noor yang semestinya sewaktu itu sangat masih lagi aktif di dalam industri seni. Jadi apabila kita ada Allahyarham pada tahun lepas, kita dapat lihat yang kita dapat lihat daripada segi sambutan penonton adalah sangat menggalakkan. Dan juga kita harus ingat Gegar Vaganza setelah 9 tahun telah menampilkan lebih daripada 100 orang peserta. Jadi bila kita melihat kepada 100 orang peserta ni terlalu ramai bilangan dia, maknanya 100 peserta telah kita bagi peluang untuk kembali menyengat. Jadi pada tahun ni saya rasa kita menampilkan mungkin muka baru supaya mereka semua boleh kembali menyengit. Jadi yang dah menyengat pada sebelum ni, yang tahun ni kita bagi mereka menyengit kembali. Terima kasih Cik Rakim. Baik, soalan seterusnya. Okey, silakan. Hai, saya Syadin. Untuk tahun yang ke-9, rata-rata peserta tu ramai yang banyak menang reality TV, pelbagai stesen. So macam mana boleh meyakinkan orang untuk masuk dalam Gegar Vaganza ni? Apa resepi kejayaan tu? Okay, sebenarnya nak memujuk tu tak adalah benda yang senang. Saya harus akui okay, kita the team production, mereka semua bekerja betul Kuala Lumpur. Bukan saja kita di Kuala Lumpur, kita terbang sampai ke Jakarta, kita pergi ke Singapura, kita pergi ke Kelantan, ke Sarawak, ke Johor untuk memastikan yang kita dapat satu gabungan peserta yang terbaik lah. Setiap tahun kita lakukan benda tu, tapi kerana pandemik for 2 years kita tak dapat ke mana-mana. Tapi pada tahun ni kita melebarkan sayap, and I think daripada situ maka dapatlah sekumpulan peserta yang kita anggap terbaik pada tahun ni. Dan saya sebenarnya sangat-sangat berterima kasih kepada kesemua peserta kerana mereka semua bersetuju untuk turut serta pada tahun ni. Saya tahu ada yang mungkin reluctant, dan kita orang punya pujuk memang susah nak dipujuk, tapi akhirnya mereka terima juga lamaran kita, dan Alhamdulillah saya mengharapkan yang tahun ni memang satu persaingan yang lebih sengit lah untuk Gegar Vaganza. Baik, soalan yang seterusnya. Sebelah Syadin. Rakim Farhan kita harian. Bila ini peserta yang masih lagi aktif dalam bidang sini, tidakkah benda itu macam dia dah melanggar objektif Gegar Vaganza daripada awal, itu untuk mencari kenyataan artis yang dalam so dia dah macam dah berbeza lah DNA Gegar Vaganza tu. Dan lagi satu, kenapa tidak ada penyanyi genre ada dangdut sebenarnya ada, tapi tak ada wakil kali ini, dan dinominasi oleh penyanyi rock.
Macam saya jelaskan tadi, I think format kita kena berubah seiring dengan peredaran. So kita dah di tahun ke-9. So saya rasa itu yang saya jelaskan tadi, kita tak boleh terlalu statik, harus ada benda-benda baru. Dan I think that's why kita nak perkenalkan bintang yang berlainan. Dan juga sorry, soalan kedua tadi apa, Farihat? Tak ada wakil untuk genre macam mana? Okay. So untuk tahun ni kita menemui lebih kurang 40 orang peserta dari Malaysia, Singapura dan juga Indonesia. So daripada 40 peserta yang kita jumpa, ada juga mereka yang dah penyanyi lama lah. Cuma ada juga yang mungkin mengalami kekangan daripada segi stamina, daripada segi kesihatan dan all that, faktor kesihatan, jadi mereka tak dapat turut serta lah. I think kita semua bersedia maklum, Gegar Vaganza ni memerlukan persiapan yang cukup mendalam lah. Setiap minggu saya tahu they will be under a lot of stress. So that's why bila kita jumpa dengan mereka, kita test vokal, ada di antara mereka yang kita rasa mungkin tidak bersedia untuk tahun ni. InsyaAllah pada tahun depan. Baik, terima kasih Cik Rakim. Mungkin soalan seterusnya kita boleh ajukan pada Cik Idlan selaku pengurus saluran Astro-Ria. Cik Idlan, okey, apa harapan Astro-Ria untuk GV musim ini, Cik Idlan? Hello. Harapan untuk Astro-Ria dan Astro GV adalah sama seperti pada tahun sebelum, kami mengharapkan sambutan yang hebat dan juga kami mengharapkan GV menjadi program nombor 1 dari segi hiburan di Malaysia. Dari sini tahun ni line up kita sangat sengit, so harap lagi banyak sokongan dari segi ruang sosial media untuk tahun ini juga. Memang trending setiap minggu, setiap malam. GV. Kita kasih trending all the way. Terima kasih Cik Idlan. Baik, soalan seterusnya. Hai, saya Ika daripada media hiburan. Mungkin bertanya Cik Idlan ataupun Cik Rakim sendiri, apabila kita melihat senarai-senarai pesertanya masih ada lagi aktif dan juga masih ada yang tengah mempromosikan single baru, so maknanya mungkin untuk GV selepas edisi yang seterusnya, mungkin peluang itu terbuka kepada penyanyi yang masih lagi aktif ataupun bagaimana? Thank you. I think kita akan lihat kepada bila masa tu lah, bila tahun depan list penyanyi yang akan turut serta. Sebab I think kebanyakan penyanyi yang daripada pengalaman saya lah kan mengendalikan Gegar Vaganza, setiap tahun sebenarnya ada yang reject, tak nak masuk, tiba-tiba tahun depan nak masuk. Ada yang mungkin daripada musim pertama kita pujuk sampai musim ke-8 baru masuk. So ada saya tak nafikan yang tahun depan mungkin ada kelainan tersebut. Saya rasa, tapi pada pandangan saya, masa akan berubah. Kita akan lihat gabungan yang baru dan yang lama berentak sekali dalam satu program. Baik, soalan seterusnya. Rakim, ada berapa ramai peserta yang telah diuji bakat? Adakah tak capai standard itu lebih ramai menyebabkan you all terpaksa mencari peserta yang masih aktif untuk menyertai GV? Ya, so in total macam saya jelaskan tadi ada 40 orang yang kita audition around Malaysia and all that. I think kebanyakan yang penyanyi yang lama mungkin tidak mencapai tahap yang kita mahukan lah untuk tahun ini. Dan nanti kita pun harus ingatlah kerana program ni selain daripada pertandingan, kita juga nak pastikan yang our customers dapat hiburan yang terbaik saban minggu. Jadi kita kena pastikan mereka yang masuk juga akan memberikan hiburan berkualiti pada setiap minggu untuk penonton-penonton dan pelanggan kami. Alright. Ada soalan lagi dari rakan-rakan media? Ada soalan lagi? Okey, mungkin kita ada. Oh, ya, silakan. Okey, kita dah ada senarai artis, kita dah ada senarai juri, tapi pengacara, host untuk live nanti tak ada announcement lagi. Boleh mungkin ada boleh di-mention atau untuk disimpan. Thank you. Untuk host kita akan announce nanti masa konsert utama. Memang ada perubahan daripada segi host wanita lah, sebab
kita semua sedia maklum dia sekarang Tentah dah give birth pun, tak tahu Afiq dah sorry dah give birth pun. So so kita akan ada perubahan daripada segi host lah. Akan ada beberapa kejutan lah dengan host ni, so nantikan. Alright, terima kasih. Ada lagi soalan? Maybe last question. Soalan terakhir? Ya, silakan. Dr. Ram, pandangan Dr. Ram mengenai peserta line up tahun ni sebab kita tengok so power vocal tadi baik-baik. Okay, saya sangat happy yang masuk tahun ni, right? And thank you for all of them, right? Pada saya personally, right, diorang ni dah divide kerjaya diorang dan personally diorang punya kerjaya. Tempat ni adalah tempat diorang berkarya. If you want to sing, you come here. Kita tidak ada halangan dari segi lagu apa yang nak nyanyi, bentuk mana. What we will advise kalau lagu itu tidak kena dengan tahap hiburan. Tapi ini adalah tempat yang diorang boleh berkarya. And pada saya, all of them tu yang masuk tu memang diorang nak berkarya. Kalau kita nak tengok macam Jack, siapa-siapa lah yang dalam tu, right? I think winning is not for them tu. Diorang dah pernah menang banyak kali. Tapi 10 minggu menyanyi sangat susah tu. Bertanding, ya. 10 minggu you bertanding dengan yang terbaik dalam tu adalah sangat susah. Kalau you nyanyi dekat mana-mana tu 1 minggu sekali, it's okay. Ini 10 minggu, right? So, diorang punya ability, personal punya kerjaya tu, this is the best place for it. And thank you very much all of you. Yes. Okay, mungkin Dato' Syafinas boleh kongsikan what you think of the contestants musim ini. Macam saya cakap tadi kan, saya tak tahu siapa yang bertanding. Memang saya surprise tengok line up ni, dan saya sangat excited sebab nampak tengok tu kawan-kawan yang memang saya kenal ada kat sini, project saya, but it's very exciting sebab pada saya mereka menjadikan competition ini sangat tinggi nilainya, ya, kerana kita tahu bagaimana bagusnya mereka di luar sana, ya, dan mereka ni they are the fighters of the industry kan. Kalau kita tengok mereka ni, kalau yang pernah menang ke nombor 1, nombor 2, nombor 3 doesn't matter, ya, dan mereka masih berada di sini. Dan kalau kita tengok dia orang masuk dalam apa-apa pertandingan sekalipun, kita tengok bagaimana dia put effort dalam persembahan dia orang. And it's going to be very interesting for us the judges to judge their performance, kerana kali ini bukan hanya kita melihat apa yang best, tapi apa yang tak best, sebab dia orang semua adalah penyanyi yang begitu bagus sekali. Jadi kita terpaksa tengok apakah kekurangan-kekurangannya. Sorry guys, but that's what we have to do. Yeah. Baik, terima kasih atas semua soalan-soalan dari rakan-rakan media. Terima kasih semua. Jadi sekarang kita akan teruskan pula dengan sesi fotografi, okey, foto art. Dengan itu kita persilakan Encik Rakib.